Selamat pagi Malaysia. Pada hari ini kita dapat cerita tentang jualan Agromadani. Sekarang satu slot yang istimewa sebab kita nak menggabungkan antara seni dan juga sains. Mungkin pelik antara seorang artis seni dan juga saintis ini macam mana boleh bergabung, atau adakah mereka orang yang sama? Sains itu sebenarnya art juga sebenarnya. Bersama kami di studio pagi ini Dr. Roslina Ismail yang merupakan pengerusi ASM Art Science Prize, dan juga Dr. Muhammad Zulkifli Mustafa yang merupakan pemenang ASM Art Science Prize 2022. Selamat datang ke studio. Ramai yang dalam ada inner talent, ada talent, bakat dalaman. Saintis kita yang ada bakat dalaman juga ingin melakukan satu bidang seni. Mungkin Dr. Roslina boleh berikan sedikit latar belakang untuk Sains Akademi Malaysia ini. Ya, terima kasih kerana menunjuk kami. Saya Dr. Roslina, saya juga Timbalan Dekan Fakulti Seni Kreatif, dan saya sendiri adalah artis dan saintis. Wow. Dua-dua dalam satu badan. Jadi sebab tu saya dah jadi pengerusi lah. So inisiatif Art Science dari Akademi Sains Malaysia ni adalah satu saya panggil gerakan atau katalis untuk menggabungkan seni dan sains. Sebab kita tahu Akademi Sains Malaysia di mana pakar-pakar saintis di situ, right? Dan kita juga ada segolongan seniman. Bagaimanakah kita nak menggabungkan, sebab dunia sekarang, kehidupan kita adalah satu yang diintegrasikan. Tiada spesifik disiplin, kan? Disiplin tu telah blur tau. Dia punya sempadan tu. Jadi kita kita jalankan inisiatif ni dengan mengambil kolaborasi daripada Yayasan Maybank dan strategik-strategik partner kita dari universiti-universiti dan juga daripada industri seni sendiri. Jadi cara kami untuk melakukan adalah dengan salah satunya adalah Art Science Prize ni. Sebab kita ada program banyak-banyak, right? So Art Science Prize 2022 ni kita buat open call. Ini yang kali kedua lah. So kali pertama adalah melalui virtual. Yang ini kita buat di Maybank Gallery, yang juga ditaja bersama Yayasan Maybank. Jadi kita dah jumpalah. Yang penting pemenangnya neuroscientist, okey? Yes. Dia pakai otak lah bahasa mudah. Saraf otak dan sebagainya. Sejak bila Dr. Zul tahu Dr. Zul ini seorang artis juga selain daripada saintis? Okey, terima kasih. Saya Zulkifli Mustafa, pensyarah di Jabatan Neuroscience Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. Jadi saya mengkaji kesan madu untuk otak secara asasnya, tapi apabila kita melihat kualiti madu yang ada dalam pasaran hari ini, contohnya dijual di pasar malam, maka ianya tidak boleh kita kata kembangkan untuk diangkat kepada satu rawatan yang rasmi. Makanya saya mencari jalan menggunakan seni sebagai satu medium penyampaian yang efektif kepada masyarakat. Kalau kita bercakap tentang fakta-fakta saintifik dalam jargon-jargon yang susah difahami oleh masyarakat, maka ianya sukar untuk diasimilasikan. Makanya dapatan saintifik ini kita melalui beberapa cabang kajian transdisiplin ataupun kita panggil rentas bidang, antara neuroscience, perubatan, engineering, IoT, bioteknologi, entomologi, kita gabungkan untuk menghasilkan satu karya yang boleh menjadikan peternakan lebah sebagai satu aktiviti yang fun, yang menyeronokkan dan mudah dikendalikan oleh masyarakat kita. Sebab itu kita boleh tengok hari ini pertumbuhan peternakan industri lebah keluluk contohnya, di mana setiap orang boleh ada sarang masing-masing, kan? Sebab ianya diterapkan satu elemen penyampaian yang mudah untuk mereka serap. Ini adalah piala kemenangan Dr. Zul. Itu adalah yang kita dapat tunjukkan tadi sebentar tadi, itu adalah hasil seni Dr. Zul lah tadi, yang rumah tu. Yang rumah lebah itu. Ya, betul. So kita kenali sebagai The Crown. Kalau kita boleh tunjukkan kepada penonton The Crown, gambar sebentar tadi Dr. Zul ada di tepi, kan? Dr. Zul boleh terangkan lagi tentang The Crown. The Crown adalah satu falsafah yang kita serap daripada kehidupan lebah itu sendiri, kan? C adalah core dia, iaitu ratu dia. Art relevant. O adalah betul. Itu O adalah organize. W adalah winning mindset, N adalah networking. Mana hidup lebah ini dia bekerja sama sesama mereka, patuh pada ratu mereka, yang keluar ke sarang mereka, menjalankan perhubungan untuk alam sekitar dan menghasilkan madu untuk kita, dan mereka saling bekerja sama. Jadi soul itu C R O W N itu tadi, kita kalau kita dapat contohi
sifat lebah tu, maka kita akan jadi manusia yang kita kata holistik dan bermanfaat pada alam sebagaimana lebah, dan soul itu saya masukkan ke dalam rumah lebah tersebut. Maka ianya bersinar menjadi satu sinar kebahagiaan yang kita dapat lihat. Warna keemasan tadi. Yang warna keemasan tu. Kita juga kepada terus kalau kita ambil contoh-contoh juga karya-karya yang bersejarah, arts ataupun seni dan juga sains itu, Leonardo da Vinci misalnya, kita lihat sebagai karya seni juga sebagai karya saintifik. Bagaimana penjuaan itu dapat dikembangkan lagi di Malaysia supaya tidak berlaku segregasi di antara art seni dan juga sains? Ya, pada keadaan sekarang segregasi tu berlaku sebab dia berlaku daripada sekolah kan. Kita ada science stream dan art stream. Jadi disebabkan itu pelajar-pelajar itu sendiri telah disalurkan dalam disiplin-disiplin yang berbeza, dan bila mereka bertemu di universiti ataupun di tempat kerja, mereka juga bekerja dan disiplin. Tapi isu masyarakat harus diselesaikan secara holistik. Dia mesti menggunakan kekuatan seni itu, iaitu empati seni dan kreativiti seni dan inovatif seni, dan juga fakta daripada dan teknikal daripada sains itu sendiri. Jadi inilah mengapa Art Science Initiative ini meletakkan satu tema planetary health, supaya kita jadikan dia sebagai anchor bila submission tu, anchor untuk orang melihat bagaimanakah kekuatan aku sebagai seniman, kekuatan aku sebagai saintis dapat menghurai masalah isu-isu dalam planetary health. Jadi itu yang kita cuba membuat satu kerangka struktur penstrukturan, sebab benda ni baru. Dah lama tapi masih belum distrukturkan secara rapi. Jadi kali ini dalam bentuk pertandingan tahun 2022 dimenangi oleh Dr. Zul. Untuk tahun ini apakah jangkaan dari segi partisipan ataupun penyertaannya? Okey, kami mengharapkan menjangkakan sebab hasil daripada permohonan daripada 2022, kita lihat masih ada segregasi lagi. Artis menghantar kerja mereka, karya mereka, saintis menghantar karya mereka, hasil penyelidikan mereka. Masih lagi bila di pameran itu, sini saintis, sini artis. Tapi apa yang saya lihat, kita akan melakukan postmortem kan, kita akan analyse. Apa yang saya lihat, networking tu, community, kita menggerakkan satu community artis saintis masih di dalam grup, masih dan mereka kata let's collaborate, mari kita kolaborasi. Saya suka tengok cara you punya pengkaryaan. Bagaimanakah hasil penyelidikan saintifik saya boleh dikaryakan begini, boleh dikomunicate, dipersembahkan dari segi estetik yang begitu dekat kepada masyarakat. Sebab you tahu kan, sains tu dia punya fakta, dan kadang-kadang dia punya, sebagai Dr. Zul kata, agak sukar untuk diasimilasikan dengan masyarakat. Jadi kita perlukan penghubung itu. Okay, kalau dulu kan paper itu dalam bentuk poster. Sekarang kita boleh tengok dalam bentuk satu rekaan art. Virtual reality. Dr. Zul, perancangan selepas ini, selepas Crown, mungkin ada Empire pula. Saya melihat satu opportunity besar daripada art science, kemenangan art science ini sendiri, bahawa kita sebagai pensyarah, saya perlu lebih membuka ruang di kalangan pelajar-pelajar juga, melihat bukan hanya membuat pengkajian, mencari dapatan baru saintifik, tetapi pada masa yang sama melihat bagaimana ianya boleh diterjemahkan sebagai satu karya yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi dengan cara itu mungkin kita di peringkat Universiti Sains Malaysia contohnya, saya merancang untuk mengadakan muzium art science contohnya, dalam konteks lebah. Bagaimana kita boleh gunakan muzium itu untuk mempromosikan kelestarian lebah, untuk kelestarian alam sekitar, memartabatkan madu, dan kita kata sebagai divine remedy, penawar ilahi kan. Jadi kita, platform tersebut akan menyebabkan kita mengkaji kebaikan madu dalam konteks saintifik, physico-chemical, semua kimia dalam madu. Pada masa yang sama kita menjadikan ia satu aktiviti peternakan. Jadi secara rangkumannya kan, aktiviti itu boleh mendidik masyarakat, boleh memberi kebaikan kepada masyarakat secara langsung. Kita dapat panjangkan lagi sembang pertumbuhan antara sains dengan art ini. Sangat menarik. Kena pergi ke SM, lihat sendiri karya Dr. Rosna. Kesimpulan kepada para penonton, mereka ada kecintaan terhadap sains dan juga seni itu, bagaimana pesan doktor pada mereka? Pesan saya kepada semua,
kita akan mengadakan yang kali ketiga pada 2024 nanti. Jadi saya jemput semua masyarakat, bukan sahaja pensyarah-pensyarah di universiti, malah masyarakat orang-orang di luar sana untuk memohon, sebab dalam bila dia diterima sebagai finalis, kita akan ada sesi mentoring. Saya dan kurator mentor bagaimana, dan saya begitu berharap saintis-saintis kita pergi kepada artis, dan artis juga pergi dan membuat mungkin artis dan saintis membuat satu permohonan yang sama, dan baru kita akan nampak kesinambungan sains itu dan integrasi dari segi bukan sahaja projek tapi hubungan manusia. Baik, terus ke laman web Academy of Science Malaysia. Tahniah Dr. Zul juga kepada semua pemenang. Terima kasih Dr. kerana sudi berkongsi keistimewaan kami dengan kami.